Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seperti mana yang saya janjikan pada pukul 10 malam ini kita saya akan buat live lagi sekali lagi malam ini di dalam store di rumah saya. Okay? Dah pukul 10 malam kan? Tepat pukul 10 malam. Jadi sebelum saya memulakan sesi kita pada malam ini, saya nak tanya kepada sesiapa yang mendengar, adakah kamu dengar suara saya dengan jelas kali ini? Tolong reply kejap untuk nak tahu adakah suara saya jelas didengari oleh semua orang. Tolong sesiapa reply untuk kita tahu sound check ni. Jelas tak suara? Ashraf Hamka clear. Okey. Alhamdulillah. Semua clear Okey, pada malam ini seperti mana yang kita bincangkan tadi, iaitu saya akan memberi satu ilmu mengenai asas-asas survival. Walaupun dalam keadaan sekarang ini, dalam PKP, kita tak akan menjangka bahawa kita akan kena sampai ke tahap survival. Kan? InsyaAllah kita takkan ada. InsyaAllah. Kita berdoa pada Allah lah. Tapi kita sebagai insan yang berfikiran waras, berfikiran jauh ke depan, jadi kita kena always think for the worst. What will happen kalau benda jadi semakin buruk? Jadi sebelum, kata orang, sediakan payung sebelum hujan. Clear Okay. Okay. Sebelum saya mulakan, tuan-tuan sementara tengah PKP ni tak buat apa-apa ni, kan? Apa salahnya kalau tuan-tuan cari ni? Nampak? Inilah dia arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara yang mengatakan dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Mana saya dapat benda ni, jangan tanyalah. Kerana dulu saya saya tak mau cerita. Tapi dalam ini jelas tertulis bagaimanakah kerajaan kita melaksanakan pengurusan apabila sesuatu bencana berlaku. Bencana-bencana itu termasuklah bencana pandemik wabak yang berjangkit sekarang. Okay? Okay. So, sambil-sambil tu tak ada benda tu boleh tengok, boleh google pun benda ni. Carilah, okay? Cari yang ini, arahan nombor 20, dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. So, daripada situ kita faham macam mana kerajaan kita melaksanakan dan membuat pentadbiran dan juga pengurusan apabila berlakunya bencana seperti ini. Faham Clear Okay. Pada malam ini seperti mana yang kita janjikan, bahawa saya akan memberi sedikit ilmu asas mengenai survival, iaitu ikhtiar hidup. Okay. Saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman sedikit bagaimana benda itu laksanakan, macam mana kami dulu sebagai jurulatih mengajar 17 negara punya special forces. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu, salah satu special forces yang kami ajar dulu ialah US Ranger, Green Beret tu macam Rambo tu, US Marine, Delta Forces, British SAS, Australia SAS, New Zealand, Pakistani Commandos, Indian, Sri Lanka, Japan, France Legionnaire, kemudian banyak lah. Tapi semua sekali yang saya masih ingat ada kurang 17 negara lah yang kita ajar dan kita didik bagaimana untuk menghadapi situasi survival. Okay? Jadi perkara-perkara, jadi oleh kerana kita mengajar orang luar, apa salahnya kalau kita kurang-kurangnya mengajar benda-benda yang paling asas kepada rakyat Malaysia supaya kita bersedia. Kita bersedia menghadapi apa pun cabaran di masa depan. Okay?
Mungkin prinsip-prinsip survival yang akan saya ajarkan di sini berguna kepada tuan-tuan walaupun di dalam PKP ini. Lebih-lebih lagi yang akan kena PKPD. Kan? Okey. Cuba tuan-tuan fikir sekarang. Sekarang ni yang kita tahu cuma ada 2 daerah saja yang kena PKPD, iaitu yang pertama satu di Johor dan satu lagi di Selangor. Betul tak? Bayangkan, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Bayangkan kalau tiba-tiba 20 kawasan kena. Tidakkah itu akan memberi tekanan dan menjadi tekanan kepada pihak-pihak keselamatan untuk mengawal kawasan, untuk memberi bantuan makanan, apa semua. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai rakyat, kita tambah ilmu sikit. Macam manakah kita nak survive dalam keadaan begini? Jangan risau, alhamdulillah selama kita PKD ni, kita bertuah kerana kita masih ada air, kita masih ada elektrik, kita masih ada makanan dan kita masih ada kenderaan. Jadi kalau apa yang saya ajarkan pada malam ini adalah asas yang paling mudah. Clear? Okey. Okey, sebelum saya nak mengajar tu, saya nak tunjuk rujukannya dulu. Okey. Inilah dia rujukan dia. Okey. Buku ni ada kat tangan saya. Combat Survival. Last kali print pada Julai 1981. Lama dah kan? Lama dah. Ni buku asal ya. Okey. Kemudian rujukan yang kedua yang kita akan pada malam ini adalah ini. Ini present ni, ya Allah, dah kuning dah pun. Dah lama sangat dah. Okey. Ini yang kita ajar kepada tentera-tentera luar negara tentera-tentera luar negara ataupun pelawat-pelawat daripada luar negara, kita bagi yang ni sebab ini dalam in English. Okey. Sama juga pada yang asal tadi tu, pelajaran yang asal kita ni juga dalam in English, dalam bahasa Inggeris dah lama dah ni. Okey. Okey, dan ini versi bahasa Melayu. Tengok cover pun dah tak ada dah. Dah terlalu lama berkulat dah pun depan belakang. Okey? Clear? Okey. Yang pertama, okey. Sebelum saya memberi pelajaran ini, saya harap tuan-tuan boleh sediakan pen, kertas, menulis. Okey? Kerana saya punya cara adalah apabila selepas saya mengajar, tak lama selepas tu saya akan padam video ni. Okey? Jadi siapa yang dapat, siapa tak dapat, tak dapatlah. Okey? Okey, yang pertama sekali. Definisi ikhtiar hidup. Saya bacakan, ambil isi-isi dia. Okey. Dalam keadaan ikhtiar hidup, beberapa tekanan akan dihadapi oleh seseorang ataupun kumpulan. Tekanan-tekanan ini, jika tidak diatasi, boleh melemahkan semangat mereka untuk terus berusaha untuk hidup dan keluar dari keadaan tersebut. Tekanan-tekanan yang diatasi adalah seperti berikut. Pertama, kelaparan. Kedua, kehausan. Ketiga, kesakitan. Keempat, kesejukan dan kepanasan. Kelima, keletihan. Dan yang keenam, kesempitan serta ketakutan. Okey, sekarang kita tengok dalam keadaan PKD ni, ada tak kita alami perkara-perkara ni? Ya, kita alami. Kita alami. Okey, memang kita alami perkara ni. Kita ada rasa lapar, kita rasa kesakitan, kita rasa kesejukan, kepanasan sebab terkurung aja. Lepas tu kita rasa keletihan yang berlebihan. Lepas tu kita paling ramai sekali kena nombor 6 ni lah, nombor 6. Iaitu kesepian dan ketakutan. Okey, clear Okey. Pada malam ini saya akan ajarkan apakah undang-undang asas ikhtiar hidup. Jika kita menghadapi sesuatu tekanan seperti ini, okey, tekanan kena PKD, tekanan kena PKPD yang lebih ketat tu, tekanan ini, apakah yang perlu kita buat? Okey, na'udzubillah min zalik, jika keadaan menjadi lebih teruk, sekurang-kurangnya kita bersedia dan kita tahu prinsip-prinsip manakah yang perlu kita laksanakan. Okey.
untuk memastikan diri kita hidup dan terus bersemangat. Clear? Okey. Saya bacakan. Tuan-tuan boleh tulis. Okey. Faktor penting dalam menghadapi sesuatu keadaan ikhtiar hidup adalah kemahuan seseorang untuk terus berusaha untuk hidup. Maksud yang pertama is your will to live. Kamu mesti ada dalam diri kamu, dalam otak kamu, dalam hati kamu bahawa kamu nak hidup. Okey? Clear? Okey. Tanpa kemahuan dan sikap yang positif, dengar tu, tanpa kemahuan dan sikap yang positif serta ketahanan mental yang tinggi adalah mustahil untuk mereka mengatasi keadaan tersebut. Dalam usaha itu, untuk mengatasi keadaan ini, undang-undang asas berikut perlu dipatuhi. Okey, dengar betul-betul. Undang-undang asas survival yang pertama. Okey. Jimatkan tenaga. Saya ulang, undang-undang asas yang pertama adalah jimatkan tenaga. Saya terangkan di sini. Okey. Kenapa kita kena jimatkan tenaga apabila kita dalam keadaan duduk di rumah ataupun kena dalam keadaan PKPD yang lebih ketat tu, kan? Kenapa? Kerana lebih banyak tenaga yang kamu buang, lebih banyak tekanan yang kamu akan rasa. Sebagai contoh, okey, jika cara-cara nak jimatkan tenaga ni banyak. Okey, sebagai contoh, jika kamu buat sesuatu kerja tu, buat concurrent activity. Buat 2 perkara atau 3 perkara serentak. Bukannya kejap lagi mengemas, lepas mengemas mengemop, lepas mengemop baru nak ni. Tak. Buat 3 perkara serentak. Itu namanya jimatkan tenaga. Ini sebagai contoh. Banyak lagi cara. Dari segi memasak pun kamu jimatkan tenaga kamu. Jimatkan. Kenapa undang-undang pertama dan survival jimatkan tenaga adalah jika kamu lebih banyak keluarkan tenaga, lebih banyak kamu akan makan. Bila kamu lebih banyak kamu akan makan, kamu punya lauk-lauk pun makin banyak kurang. Apabila lauk-lauk makin banyak kurang, kamu akan selalu keluar. Confirm. Okey? Clear? Okey. So itulah undang-undang pertama. Panjang dia punya penulisan di sini. Okey. Yang kedua, undang-undang asas ikhtiar hidup yang kedua yang perlu dipatuhi ketika di dalam keadaan yang kita hadapi sekarang. Dapatkan rehat yang cukup. Faham tak? Okey. Yang pertama-tama kamu jimatkan tenaga. Yang kedua, kamu dimestikan dapatkan rehat yang cukup. Saya sedar bahawa ketika PKD ni, ramai orang kurang tidur. Ramai di antara kita semua ni kurang tidur, terlalu banyak tengok handphone, terlalu banyak tengok TV. Kita dah buat benda-benda yang merapu. Okay? Sebab itu kita kena jimatkan tenaga yang pertama dan kedua, dapatkan rehat yang cukup. Supaya badan kamu, ingat dalam badan kita ni, ada reserve energy. Ada tenaga-tenaga yang reserve. Okay? Yang terkumpul di lemak, yang terkumpul di sana, terkumpul di sini. Sebab tu kata jimatkan tenaga. Clear? Okay. Yang pertama dan yang kedua. Okay. Yang ketiga, undang-undang survival. Yang ketiga, ditulis itu. Jangan bersusahan. Tahu jangan bersusahan? Okay, maksud jangan bersusahan itu ialah elakkan dari memikirkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan usaha kita mengatasi keadaan tekanan. Sebagai contoh, kita tengah tumpukan untuk duduk di rumah, tenang, happy. Tapi kita jangan semakkan kepala kita dengan benda-benda yang merepek-epek. Sebagai contohnya, bergaduh dengan artis, entah apa-apa tu, bergaduh dengan... Tak payah, keluarkan betul. Kita lupakan. Okay? Sebab ingat, ditulis di sini. Jangan bersusahan, iaitu elakkan diri dari memikirkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan usaha kita mengatasi suatu keadaan tekanan. Faham maksud? Perkara-perkara ini
mungkin akan melemahkan semangat dan mengganggu konsentrasi kita dalam menghadapi keadaan tersebut. Okey? Faham Okey. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, jimatkan tenaga. Yang kedua, dapatkan rehat yang cukup. Yang ketiga, jangan bersusahan. Okey. Yang keempat. Okey. Dekat dalam ni dia bagi yang keempat ditulis di sini ialah alat-alat ikhtiar hidup. Pada saya, alat-alat ikhtiar ni kan kita tukarkan kepada situasi sekarang, iaitu makanan-makanan yang kita boleh gunakan atau perubatan-perubatan yang mesti ada di rumah. Okey? Okey, clear. Okey, sebagai contoh, dia kata di sini, sebagai persiapan untuk menghadapi sesuatu keadaan ikhtiar hidup, khususnya semasa menjalankan aktiviti, setiap orang mesti membawa peralatan untuk ikhtiar hidup. So, dalam situasi ini, kita simpan di rumah kita. Mesti ada. Stok-stok ni mesti ada. Peralatan ini mestilah ringan, mencukupi dan boleh dibawa dengan mudah. Okay? Alat-alat penting itu, iaitu yang pertama ialah perubatan. Dekat rumah tuan-tuan masing-masing, pastikan mesti ada basic. Dia tulis kat sini. Mesti ada basic. Panadol untuk sakit kepala, demam dan lain-lain kesakitan. Lepas tu ubat untuk ceret-beret. Lepas tu ubat untuk gastrik, radang perut. Lepas tu antibiotik. Lepas tu ubat gatal, plaster, pembalut luka dan ubat luka. Asas. Perkara ini dipanggil medical kit yang asas ni mesti ada di rumah kita. Mesti disimpan sekarang. Kalau jika tuan-tuan ada kesempatan untuk keluar besok, pergi ke farmasi, beli benda-benda itu yang kecil-kecil dan simpanlah di rumah. Okay? Okay, yang kedua. Makanan. Dalam pelajaran dia ajar jenis-jenis makanan yang berkhasiat. Okay, dalam situasi kita simpan di rumah, iaitu bungkusan makanan berkhasiat, bungkusan glukos, tu bagus tu. Bungkusan gula, garam, pil-pil vitamin. Okay. So, bila kita keluar besok, pastikan belilah perkara-perkara seperti vitamin-vitamin. Okay. Perkara makanan-makanan berkhasiat. Janganlah beli Maggi. Tuan-tuan, jangan makan Maggi waktu PKD. Okay. Jangan makan perkara-perkara yang kata junk food. Kerana benda itu akan memakan tenaga kamu, akan menipu perut. Bahasa tentera kami panggil apa tau? Makanan-makanan ni. Benda yang tipu perut. Dia tipu je perut kita, kononnya kenyang. Tapi kita tak kenyang apa sebenarnya. Faham benda tu? Okey, selepas ni, pastikan yang ada Maggi, ada apa tu, janganlah makan. Okey. Kita makan benda-benda berkhasiat saja waktu ni. Okey. Okey, dan yang terakhir pelajarannya adalah utility. Utility ni iaitu barang-barang yang patutnya ada di rumah waktu sekarang lah. Okay. Yang ni masing-masing kita boleh fikirkan lah. Okay. Sekurang-kurangnya di dalam rumah mesti ada parang yang tajam dan juga pisau yang kecil. Okay. Lepas tu Swiss knife tu kalau ada, mesti ada. Lepas tu mancis dan lilin. Mancis tu yang mesti yang tahan lembab. Sebab sekarang kita ada elektrik. Kita tak tahu apa lama kita ada elektrik, kita pun tak tahu. So sekurang-kurangnya kita ada perkara-perkara tu. Lepas tu bekas air yang besar kita mesti ada dalam rumah. Kemudian alat-alat untuk membuat isyarat kecemasan. Alat-alat membuat isyarat kecemasan ni tak perlu susah pun dalam rumah. Torchlight pun boleh buat guna sebagai alat kecemasan, cermin pun boleh buat sebagai alat kecemasan. Okey, clear Okey, sebagai penutup pelajaran kita pada malam ini, okey, dikatakan di sini bahawa keupayaan seseorang menghadapi keadaan ikhtiar hidup adalah bergantung sepenuhnya kepada kekuatan semangat dan sikap ingin terus hidup. Namun begitu, persediaan awal untuk menghadapi situasi ini amat perlu, terutamanya melakukan persediaan dari segi fizikal dan mental. Okey? Okey, saya rasa itu sajalah untuk kita punya pelajaran kita pada malam ini. So, saya harap apa yang saya ajarkan pada malam ini memberi manfaat kerana kalau tuan-tuan mengamalkan prinsip-prinsip asas untuk
dalam ikhtiar hidup tu, iaitu dia punya undang-undang asas dia tu, insya-Allah setakat PKD ni ataupun kamu kena PKPD ke ataupun kamu kena darurat sekalipun, insya-Allah kamu akan hidup dalam keadaan tenang, aman dan mencukupi. Okey? Berapa lagi buku-buku banyak buku-buku lama dekat saya ni. Ni saya nak tunjuk satu benda. Okey. Inilah buku sniper yang pertama sekali di Malaysia. Lama dah benda ni Nampak? Pembalut tak ada dah. Okey. Buku ini telah pun diamanahkan lama dah kepada saya oleh seorang otai. Kan? Kalau tuan-tuan nak tahu, di sinilah rujukan sniper untuk seluruh Malaysia. Yang pertama sekali di Malaysia. Inilah dia. Sebelum wujudnya pusat latihan untuk sniper di Malaysia, tak kisahlah polis atau tentera, inilah buku rujukannya. Buku ni datang daripada British 1968 kalau tak silap saya. Yang ni. Okay? Dah terlalu lama dah. Ini dah diberi oleh British. Gambar-gambar dalam pun masih lagi gambar Mak Saleh lagi semua ni. Okay? Jadi kalau ada pihak-pihak yang sahabat-sahabat saya yang berkelayakan dan rasa nak buku ni, boleh datang jumpa saya, photostat, gunakanlah. Kerana saya pun dah nak bersara dah. Jadi segala ilmu yang ada dalam ni saya berikan kepada siapa-siapa yang nak. Okey? Ini untuk tentera saja, untuk pihak tentera dan polis bukan untuk semua orang Okey. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sesiapa saja yang telah melihat video saya ini kan bolehlah baca apa yang saya dah tunjuk tadi, iaitu arahan nombor 10 MKN, dan juga siapa yang ambil nota tentang apa yang saya dah beri tadi tu bolehlah amalkan daripada sekarang. Okay? Kita berdoa kepada Allah supaya apa yang berlaku pada negara kita ini cepat tamat. Jika kita tidak dapat menamatkan situasi sekarang ini dan terpaksa dipanjangkan yang lebih lama lagi, sekurang-kurangnya mental kita sudah bersedia dan juga kita pun bertenang dan kita tahu nak buat apa. Ikut saja step-step yang saya beri tadi dalam pelajaran asas survival tadi. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.